Sejarah tingkatan 4. Bab 10. Pemasyuran kemerdekaan. Merdeka, yang ditakrifkan sebagai kebebasan dan usaha mendaulatkan nusa dan bangsa, telah diperjuangkan oleh pelbagai pihak. Tarikh 31 Ogos 1957 menjadi detik bersejarah bagi negara kita. Rakyat berjuang untuk membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing. Bagi memastikan detik bersejarah, pemasyuran kemerdekaan ini diingati, pelbagai persediaan telah dibuat. Selain itu, kemerdekaan meninggalkan kesan yang penting untuk dihayati oleh generasi kini. Kita perlu menghayati pengorbanan, mempertahankan perpaduan dan nilai kesetiaan dengan tidak berbelah bahagi supaya negara kekal berdaulat. Intipati pembelajaran. 1. Pengertian kemerdekaan. 2. Persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. 3. Detik pemasyuran kemerdekaan negara. 4. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. 5. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Pengertian kemerdekaan. Kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 bersamaan dengan 5 Safar 1377 Hijrah merupakan peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Merdeka membawa erti bebas daripada sebarang cengkaman kuasa asing. Merdeka juga bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Kemerdekaan yang diperjuangkan merupakan rentetan perjuangan yang panjang. Banyak takrif merdeka yang boleh diteliti dan diambil iktibar supaya generasi kini dan akan datang terus menjiwai dan mempertahankan kemerdekaan. Takrif kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Negara yang merdeka juga bermakna negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Beberapa tokoh telah memberikan takrif kemerdekaan, antaranya termasuklah Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Rashid Rida, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Sukarno, Tunku Abdul Rahman, Tun Temenggung juga anak Barieng, Tun Fuad Stephen, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurut Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, perjuangan bagi menghadapi penjajah hendaklah disertai semangat kebangsaan, jinsiah, dan cinta akan tanah air yang merdeka, wataniyah. Beliau yakin rakyat perlu membebaskan diri daripada pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, bangsa, agama, dan negara. Menurut Rashid Rida, kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Baginya, kedaulatan sesebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Mahatma Gandhi mengatakan bahawa kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi, dan moral. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya, walaupun sukar, supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Nelson Mandela berpendapat bahawa kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan, dan penderitaan. Seluruh rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Rashid Rida merupakan tokoh gerakan Pan-Islamisme di Mesir. Mahatma Gandhi, tokoh pejuang kemerdekaan India. Beliau juga memperjuangkan pembebasan rakyat India
daripada belenggu kemiskinan dan penindasan kasta. Nelson Rolihlahla Mandela ialah tokoh pejuang kemanusiaan yang membebaskan rakyat Afrika daripada penindasan dasar apartheid di Afrika Selatan. Menurut Soekarno, Presiden Indonesia, kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik, penindasan dan rejim autokratik. Pandirlah sesuatu bangsa penjajah jika berfikir bangsa yang dijajah itu akan terus didominasi oleh mereka. Rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik, tanpa kelas dan kasta. Menurut Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Menurut Tun Temenggung juga Anak Bari Eng, pemimpin Parti Pesaka, melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Penduduk pribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu, dengan kemerdekaan ini, kita dapat mengatasi ancaman komunis. Menurut Tun Fuad Stephen, Ketua Menteri Sabah yang pertama, melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk pribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Usaha pembangunan yang pesat berlaku di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baharu masyarakat. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Kemerdekaan memberikan hak untuk rakyat menentukan sendiri bentuk dan hala tuju negara tanpa pengaruh kuasa luar. Penghayatan terhadap erti merdeka menuntut rakyat mengenali sejarah negara. Hal ini penting bagi kita untuk mengukuhkan jati diri, terutama bagi mengisi kemerdekaan ini. Persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Kemerdekaan sememangnya dinantikan oleh seluruh rakyat di negara kita. Bagi memastikan detik ini bermakna kepada negara dan rakyat, maka beberapa persediaan diatur pada peringkat persekutuan dan negeri. Persediaan ini dibuat melalui penubuhan jawatan kuasa persediaan fizikal dan sambutan. Turut diatur ialah upacara sambutan kemerdekaan di setiap negeri. Namun begitu, tumpuan upacara adalah di Padang Kelab Selangor dan Stadium Merdeka. Pada 8 Julai 1957, Tunku Abdul Rahman, selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, telah berucap dalam Radio Malaya menyeru seluruh rakyat meraihkan Hari Kemerdekaan dengan meriah, supaya kekal dalam sejarah negara. Pada 3 Ogos 1957, jam 7.33 pagi, Datuk Abdul Razak Hussein memaklumkan rakyat menerusi Radio Malaya tentang atur cara sambutan kemerdekaan, terutama pada tarikh 31 Ogos 1957. Jawatan kuasa persediaan fizikal. Sebagai sebuah negara yang akan memperoleh kemerdekaan, penonjolan identiti negara perlu diberikan perhatian oleh jawatan kuasa ini. Prasarana fizikal yang disediakan antaranya termasuklah pembinaan sebuah stadium untuk meraihkan kemerdekaan dan istana untuk yang di-Pertuan Agong.
Tunku Abdul Rahman mencadangkan sebuah lagu rasmi kebangsaan dicipta bagi diperdengarkan semasa upacara perisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sebuah jawatan kuasa pemilihan lagu kebangsaan dibentuk dengan dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif, pengarah Jabatan Penerangan. Lagu Negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu ini berasal daripada lagu Terang Bulan, lagu Negeri Perak yang liriknya ditulis oleh Saiful Bahari. Di samping itu, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang telah sedia ada akan dijadikan bendera kebangsaan. Reka bentuk bendera dicipta oleh Mohamed Hamzah, kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Penggunaan jata negara diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Kementerian Pertanian pula meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga yang sesuai sebagai bunga kebangsaan. Bunga raya dipilih oleh Tunku Abdul Rahman sebagai bunga kebangsaan. Stadium Merdeka yang direka bentuk oleh SEGUKES mengambil masa selama 6 bulan untuk disiapkan dan mempunyai 22,000 tempat duduk serta 3,000 daripadanya tempat duduk berbumbung. Stadium ini menelan belanja RM2.5 juta. Stadium ini siap dibina pada 21 Ogos 1957. Jawatan kuasa sambutan. Jawatan kuasa ini berperanan untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan padang kelab Selangor dihiasi lampu. Sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu turut ditempah khas dari kilang kain di Jepun dan dibawa dengan kapal laut. Menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas ilham Tunku Abdul Rahman sendiri. Sejenis pakaian dari negeri Kedah, iaitu baju muskat, diubah suai, lengkap dengan seluar satin hitam dan bersongkit, bersamping dan tengkolok yang direka untuk menteri. Kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Mereka bertindak sebagai pegawai penerangan dan pegawai pengiring tetamu serta pegawai jemputan luar negara. Selain itu, semua pegawai dan kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Sambutan kemerdekaan dinantikan oleh rakyat sehinggakan semua tiket keretapi Tanah Melayu di Pantai Timur habis ditempah. Begitu juga dengan tiket bas. Semua pihak pada peringkat pusat mahupun negeri memberikan kerjasama dan bersatu hati untuk menjayakan Hari Merdeka. Bagi memastikan sambutan kemerdekaan negara berjalan dengan lancarnya, beberapa jawatan kuasa diwujudkan seperti yang berikut. Jawatan Kuasa Pusat Perayaan Merdeka dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman. Jawatan Kuasa Kerja Pusat Merdeka diketuai oleh Datuk Abdul Razak Husin. Jawatan Kuasa Perayaan Ibu Kota Persekutuan pula dipengerusikan oleh H.S. Lee. Jawatan Kuasa Derma Perayaan Kemerdekaan ditubuhkan bagi mengutip derma, membantu perbelanjaan, sambutan merdeka. Detik Pemasyuran Kemerdekaan Negara. Upacara sambutan Pemasyuran Kemerdekaan Negara merupakan detik bersejarah yang dinantikan setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan. Permulaan sambutan diraikan pada malam 30 Ogos
1957 di Padang Kelab Selangor. Menjelang tengah malam, 30 Ogos 1957, jalan sekitar Bandar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Jalan sesak dengan kereta, bas, beca, basikal serta pejalan kaki menuju ke Padang Kelab Selangor. Suasana malam penuh meriah, diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Pukul 10 malam. Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sardon Jubir mengambil tempat duduk. Pukul 10.30 malam. Sebanyak 300 orang pemuda membentuk perbarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja, Menara Jam. Perbarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Pukul 11.58 malam. Semua lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Pukul 12.30 malam. Lampu dipasang semula apabila jam besar berbunyi menandakan detik 12.30 malam dan diikuti dengan laungan merdeka oleh orang ramai. Kemudian, Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Seterusnya, bendera Union Jack mula diturunkan oleh Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen yang dimainkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu. Bendera Union Jack diturunkan dan disambut dengan tepukan dan laungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu kemudian dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam bersejarah itu. Sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Pukul 12.10 tengah malam. Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Beliau kemudiannya mengambil tempat di atas pentas. Pasukan Pemuda Perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Othman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat ini berukir peta Semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tunku Abdul Rahman di dalam peta itu. Di tepi bulatan peta ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air, gelaran yang diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. Rantai emas dikalungkan oleh Sardon Jubir ke leher Tunku Abdul Rahman diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Pukul 12.25 tengah malam. Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Pukul 12.55 tengah malam. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masud Hayati. Peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Perarakan barisan pasukan tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20,000 orang membanjiri stadium. Mereka datang seawal pukul 6 pagi. Walaupun hujan turun pada awalnya, mereka tidak berganjak menantikan saat yang menggembirakan. Di atas pentas, kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II, iaitu Duke of Gloucester, serta beberapa pegawai tinggi British, dipayungi oleh biduanda. Pukul 8.15 pagi. Tunku Abdul Rahman
tiba di pekarangan stadium dan disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri, serta Duke dan Duchess of Gloucester. Kedengaran bunyi nafiri pada setiap kali pembesar negara tiba. Duke of Gloucester, yang mewakili kerajaan British, telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan "Merdeka" sebanyak 7 kali dengan gemanya dan disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kemudian, disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari yang sayup kedengaran menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita. Majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan, iaitu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan dilepaskan, menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pukul 11 pagi. Istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara. Upacara ini kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar, serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Pukul 1.30 tengah hari. Majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Pukul 5.25 petang. Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan permaidani merah dan barisan kehormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu. Dengan melalui sejarah perjuangan yang panjang dan berliku, negara kita akhirnya mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang sebelum ini diperjuangkan dengan pelbagai cara, akhirnya diperoleh melalui rundingan. Oleh sebab itu, kita haruslah menghargai perjuangan yang dilakukan secara muafakat tanpa pertumpahan darah. Tokoh nasionalis yang terdiri daripada pelbagai latar belakang perlu disanjung dan dihargai. Hal ini demikian kerana tanpa jasa mereka, kita tidak dapat merasai kemakmuran dan kesejahteraan pada hari ini. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kemerdekaan yang diperoleh memberikan kesan terhadap negara kita, terutama pada peringkat awal kemerdekaan. Perkara ini dapat dilihat melalui penglibatan negara kita di dalam dan di luar negara, sama ada dari sudut politik, ekonomi, maupun sosial. Politik. Dari aspek politik, kesan kemerdekaan dapat dilihat pada peringkat negara dan juga antarabangsa. Kesan di dalam negara dapat dilihat melalui amalan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di samping itu, sistem perundangan dan pentadbiran tempatan menjadi lebih berkesan apabila negara mencapai kemerdekaan. Pengamalan sistem raja berperlembagaan. Setelah merdeka, negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Demokrasi berparlimen. Dalam amalan sistem demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Pelaksanaan pilihan raya memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil untuk menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara. Hasil kemerdekaan yang dicapai membolehkan parlimen berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Pada peringkat negeri pula, Dewan Undangan Negeri
berkuasa menggubal undang-undang. Hal ini menjadikan undang-undang lebih berkesan dan mampu memakmurkan negara. Pentadbiran negara. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang ada dan membuat perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Buat kali pertama dalam sejarah, Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang Menteri Luar sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara. Jawatan ini disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Cabaran Kerajaan Persekutuan. Cabaran Kerajaan Persekutuan adalah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan, dan pertahanan. Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak Husin memberikan komitmen yang tinggi bagi melaksanakan penggantian ini secara berperingkat dengan melantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Peringkat antarabangsa. Sebagai negara yang mencapai kemerdekaan, negara kita mula memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, dan Commonwealth. Dasar luar. Kerajaan memberikan perhatian melalui pengukuhan Kementerian Luar. Pada awal tahun 1957, kumpulan pertama pegawai dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan. Antara tokoh yang berperanan penting dalam usaha menentukan dasar luar negara termasuklah Tan Sri Muhammad Ghazali Shafie dan Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik menjadi Menteri Luar. Negara kita juga menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Menganggotai Commonwealth. Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, negara kita juga diterima untuk menyertai Pertubuhan Commonwealth. Pertubuhan Commonwealth bermanfaat untuk merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli. Commonwealth juga menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Pertahanan negara. Sebelum merdeka, negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia dan New Zealand. Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman ingin mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan negara Commonwealth. Keadaan negara yang belum mempunyai kekuatan pertahanan menyebabkan negara memerlukan bantuan Britain ketika itu dengan memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defence Agreement, AMDA, pada tahun 1957. Penyertaan dalam Blok Sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji timah memperkuat kedudukan mata wang pound sterling. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth, Commonwealth Preferential Tariff System, turut memperkukuh kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangannya pada 17 September 1957. Negara kita merupakan anggota PBB yang ke-82. Bendera negara kita dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada 15 Oktober 1957. Dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Misi pengaman PBB. Negara kita turut terlibat
dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Ekonomi. Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan melakukan pelbagai usaha untuk membangunkan ekonomi negara. Rancangan Malaya Pertama 1956 hingga 1960. Rancangan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan pada sektor luar bandar. Selain itu, kerajaan mempelbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah, di samping menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Badan ini ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat. Keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangan tanah FELDA untuk menanam getah atau kelapa sawit. Perumahan dan kemudahan asas disediakan untuk peneroka. Institusi kewangan tempatan. Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Ma'ruf Zakaria. Bank Negara pula mula beroperasi pada 26 Januari 1959 bagi menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Selain itu, terdapat juga Kuong Yi Bank yang ditubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Pembangunan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar diwujudkan pada 17 November 1959 hasil penstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur, sosial dan ekonomi luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar pula ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah bagi merancang dan menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan. Kerajaan memberikan keutamaan kepada penyediaan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Rancangan Buku Merah. Rancangan Buku Merah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Buku ini mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam Buku Merah diletakkan di dalam Bilik Gerakan Kemajuan Negara pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Walaupun kerajaan berusaha membangunkan kawasan luar bandar, peruntukan yang tidak mencukupi menjadi penghalang. Keadaan ini menyebabkan beberapa program pembangunan menghadapi masalah seperti pembinaan sekolah, pusat kesihatan, serta penyediaan bekalan air dan elektrik di kawasan luar bandar. Sosial. Sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan memberikan banyak tumpuan dalam pembangunan sosial seperti pendidikan, kedudukan bahasa Melayu, kesihatan dan kemudahan sosial. Pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Kerajaan mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang lalu. Penyata ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Fasal 1 Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan. Dengan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan
pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor, sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Jabatan Penerangan. Penubuhan jabatan ini bertujuan menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Hal ini selaras dengan fungsinya sebagai lider rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar dan wawasan negara, terutama menjelang kemerdekaan dan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Kesihatan. Pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan, pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Kemudahan asas. Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat juga diberikan perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Kemudahan ini juga untuk membantu usaha meningkatkan taraf hidup di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Tempoh pengisian awal kemerdekaan merupakan tempoh penting dalam sejarah negara. Tempoh ini penting kerana kerajaan pada masa ini perlu mempelajari dan mencari pengalaman yang boleh digunakan untuk membina sebuah negara yang makmur. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita seharusnya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang dicapai pada hari ini. Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Bagi sebuah negara yang merdeka, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi yang menentukan sesebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Wilayah pengaruh, kerajaan, keunggulan undang-undang, lambang dan rakyat merupakan aspek kedaulatan negara kita. Kita dapat menentukan sendiri nasib rakyat dan hala tuju negara melalui kemerdekaan. Selepas merdeka, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi. Kedaulatan ini membolehkan kita membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik negara. Wilayah pengaruh merujuk kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan, dan Terengganu. Setiap negeri berdaulat diketuai oleh sama ada Sultan atau Raja yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua Negeri. Kerajaan merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mentadbir negara. Kerajaan terbahagi kepada 3 komponen utama, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan Badan Kehakiman. Dalam amalan demokrasi, kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dalam konteks ini, rakyat bertanggungjawab memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Kedaulatan undang-undang penting bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan demi kesejahteraan negara. Kandungan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kedaulatan negara yang merdeka dan memelihara hak rakyat. Lambang kebangsaan seperti jata negara, lagu kebangsaan, bendera kebangsaan,
dan bunga kebangsaan. Merupakan identiti dan jati diri rakyat. Lambang ini juga menjadi simbol perpaduan. Setiap elemen pada lambang ini mempunyai pengertian berdasarkan sosio budaya dan sejarah negara. Oleh sebab lambang ini mempunyai nilai kedaulatannya tersendiri dan lambang jati diri negara, kita perlu memberikan penghormatan kepada simbol rasmi negara. Pengiktirafan sebagai rakyat membolehkan kita mendapat hak asasi, iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita perlu mematuhi perlembagaan. Rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap negara, dan negara juga mempunyai hak terhadap rakyat. Semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Prinsip kedaulatan, iaitu kuasa tertinggi yang diperoleh melalui perjuangan yang berliku, perlu dikekalkan bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara. Kemerdekaan yang diperoleh wajar dipertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga. Kemerdekaan yang berkait rapat dengan kedaulatan menuntut kita memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi terhadap Ibu Pertiwi. Semangat jiwa merdeka generasi lalu dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara perlu diteladani dan disyukuri supaya generasi akan datang terus menikmati kedaulatan negara yang dicintai ini. Imbas kembali. Bab 10. Pemahsyuran kemerdekaan. 1. Pengertian kemerdekaan. 2. Persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara melalui jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. 3. Detik pemasyuran kemerdekaan negara, detik pukul 12:30 malam dan peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. 4. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik, ekonomi dan sosial. 5. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu kedaulatan wilayah pengaruh, kerajaan, kedaulatan undang-undang, lambang kebangsaan, dan pengiktirafan sebagai rakyat.